Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan Sarofiza Mahmud. Berita utama malam ini. Pelbagai platform disediakan untuk mempromosi produk tempatan. Sokongan orang ramai diperlukan dalam membantu meningkatkan bekalan darah. Sehingga hari ini hampir 3,000 unit meter pintar air dan elektrik dipasang di rumah-rumah persendirian dan bangunan-bangunan komersial di seluruh negara yang dikendalikan oleh DST Network Sdn Bhd melalui projek Sistem Meter Pintar Bergabung USMS. Bagi Jabatan Perkhidmatan Air, pelaksanaan projek tersebut bukan sahaja menjana pengurusan sumber air yang efisien tetapi pada masa yang sama ia membantu mengurangkan masalah tunggakan. Laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Setakat bulan September tahun ini, kira-kira 22 juta ringgit tunggakan bil air direkodkan oleh Jabatan Perkhidmatan Air Kementerian Pembangunan di seluruh negara. Jumlah tersebut merangkumi tunggakan bil air agensi-agensi kerajaan, komersial dan perseorangan. Justru pelaksanaan projek USMS membantu dalam pengurusan kutipan hasil yang lebih cekap. Dalam pengurusan bil air yang tertunggak daripada akaun lama, tunggakan berkenaan akan dikutip sekali sebulan melalui tambah nilai iaitu top up daripada setiap akaun pelanggan yang mempunyai tunggakan, dan kadar potongan bulanan dan tempoh adalah tertakluk pada peringkat jumlah tunggakan. Ini bermaksud jika tunggakan berjumlah 80, maka potongan bulanan adalah RM16. Manakala jika tunggakan berjumlah 300, maka potongan bulanan adalah sebanyak RM30 dalam tempoh 10 bulan. Menerusi sistem digital itu, para pengguna boleh menyemak penggunaan air setiap 24 jam, menyemak baki kredit dan menambah nilai melalui laman sesawang www.usms.com.bn atau aplikasi mudah alih USMS. Hal demikian secara tidak langsung membantu para pengguna merancang dan mengubah tabiat pemakaian air mengikut keperluan masing-masing. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Pelbagai jenis makanan dan minuman serta barangan dengan harga berpatutan dapat diperolehi di Bazar Usahawan 2022 yang sedang diadakan di Dewan Muhibah Brakas. Dianjurkan oleh Starbucks Events Management dengan sokongan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, bazar yang diadakan sehingga Khamis ini dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Disertai oleh lebih 40 pengusaha tempatan, bazar tersebut merupakan platform bagi para pengusaha tempatan mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung kepada pembeli serta menggalakkan orang ramai untuk berbelanja di negara sendiri. Bazar ini menengahkan kebanyakannya peniaga-peniaga tempatan. Kami berharap dan mengharapkan orang Ketani kemari untuk sama-sama menyokong peniaga-peniaga tempatan dan berniaga di negara Ketani lah. Antara yang menarik perhatian pengunjung, jualan gula-gula old school yang pernah dijual pada tahun 80-an dan 90-an. Dalam 20 tahun tadi nak makankan barang-barang macam ni. So kanak-kanak karangan ni dah tahu. So bagi kami bermulanya dari live, pasal tu kami kena invite di One City. Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong akan mengadakan perlumbaan go-kart Ahad ini, 25 Disember 2022 di kawasan Jalan Enci Awang dan beberapa jalan di sekitar kawasan Pekan Tutong. Acara yang akan bermula pukul 6 pagi hingga 3 petang itu dikendalikan oleh Persatuan Go-Kart Brunei Darussalam dengan kerjasama AIZ Event Management. Pilihan destinasi yang menarik iaitu jabatan untuk media Persatuan Go-Kart ada menyediakan pas-pas media
Menjelaskan perkara tersebut semasa sidang media pagi tadi, Awang Muhammad Amir bin Haji Omar Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, selaku pengerusi bersama Tutong Bas menjelaskan acara itu merupakan inisiatif berterusan ke arah mewujudkan suasana yang lebih kondusif dan ceria di Pekan Tutong sebagai pilihan destinasi yang menarik. Selain itu, orang ramai juga berpeluang menyaksikan pertunjukan bot laju di Sungai Tutong serta beberapa acara sampingan. Sidang media diadakan di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Lama, Jalan Enci Awang, Pekan Tutong. Untuk keterangan lanjut, layari www.tutong.klik atau Facebook Tutong Destination. Hobi mengumpul koleksi figura antara hobi yang digemari oleh pelbagai peringkat umur di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Hobi mengumpul koleksi patung figura atau figurine toys merupakan antara hobi yang digemari oleh pelbagai peringkat umur. Hobi seumpamanya bukan hanya untuk mengisi masa lapang, bahkan ia juga mampu menceriakan kehidupan penggemarnya. Diperbuat daripada plastik, aluminium dan beberapa bahan lagi, patung figura mula diperkenalkan pada sekitar tahun 60-an. Karakter-karakter patung figura direka berdasarkan watak yang terdapat dalam filem, buku komik, permainan video dan program televisyen dalam pelbagai saiz. Muhammad Saifullah bin Haji Muhammad membawakan laporannya. Melalui hobi mengumpulkan koleksi figura, para penggemarnya boleh berkongsi pengalaman, menjual dan membuat aktiviti yang berfaedah, terutamanya kepada para belia. Di samping itu, beberapa aktiviti lain yang berkaitan dengan watak patung figura juga dapat dibuat seperti menjual lukisan karakter-karakter filem, buku komik, permainan video dan program televisyen. Awang Muhammad Mahyudin bin Haji Muhammad Zain, seorang pelukis, menyatakan ia menjadikan bakatnya dalam bidang lukisan sebagai kerjaya untuk menjana pendapatan sambilan. Saya punya kerja penuh saya dalam lukis lah. Biasanya saya lukis untuk orang-orang luar negeri sama klien di sini macam Dewan Bahasa jugalah. Saya milih tempat ini pasal sini kawasan ini banyak orang suka barang-barang macam komik sama lukisan beginilah. 2 tahun sudah menyewa di sini. Alhamdulillah ada untung je lah. Saifullah Haji Muhammad melaporkan untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam sekarang berada di dalam fasa pertama monsun Timur Laut. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula esok 21 Disember hingga 25 Disember disebabkan oleh pengaruh luruan angin Timur Laut dan pembentukan kawasan tekanan rendah di kawasan rantau ini. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Keadaan tersebut dijangka meningkatkan pembentukan awan hujan dan aktiviti turunan hujan di negara ini. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut dijangka berombak di paras sederhana ke bergelora di paras 1 meter hingga 3 meter. Sementara itu, kejadian pokok tumbang dan tanah susur boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Terdapat risiko berlakunya banjir dan banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Keadaan laut yang bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. $15 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran tabung darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong petang tadi.
Sehubungan itu, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha pada masa ini masih lagi memerlukan semua jenis darah dengan segera. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke pusat berkenaan bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja. Sementara itu, beberapa kempen derma darah akan terus diadakan minggu ini. Ramai dialulukan untuk menderma darah dengan mengunjungi kempen-kempen derma darah yang diadakan. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan untuk menyertai kempen berkenaan. Pada 22 Disember 2022, kempen akan diadakan di Bilik Melur dan Bilik Mawar, Sima Voktek Gadong. Kempen anjuran Sima Voktek itu dijadual bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, pada 23 Disember 2022, Masjid Kampung Bengkurung akan mengadakan kempen derma darah di masjid berkenaan. Kempen bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawat intensif ICU, manakala 1 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 393 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.9%. Program Masyarakat Bermaklumat Anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri diharap dapat mengukuhkan jati diri dan menyuntik semangat dalam mendukung aspirasi negara. Hari ini program diadakan bagi 43 Muslimah Masjid Jamalul Alam Kuala Belait di Dewan Auditorium Bangunan Tambahan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri. Atur cara program termasuk beberapa taklimat antaranya peranan Darussalam Enterprise DARE dalam pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta taklimat mengenai konsep makanan halal dalam Islam. Galeri Lentera Makmur, Jabatan Penerangan dan Masjid Sufri Bolkiah Brakas juga antara yang dilawati oleh rombongan Muslimah Masjid Jamalul Alam Kuala Belait semasa program berkenaan. Pusat Timbang Tara Negara Brunei Darussalam BDSC baru-baru ini mengendalikan sesi dialog mengenai practical consideration of the peacemakers secara dalam talian. Ahli-ahli panel terdiri daripada wakil negara Brunei Darussalam, Republik Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Sesi dialog disertai oleh 39 peserta terdiri daripada beberapa peguam daripada sektor awam dan swasta, akademik, pelajar, jurusan undang-undang dan persorangan dari rantau ASEAN. Antara tajuk yang dibincangkan termasuk peranan peguam dalam pengantaraan yang dilampirkan mahkamah dan pengantaraan fasilitatif dan pertimbangan pengamal terhadap pengantaraan lampiran mahkamah. Sesi dialog dikendalikan sebagai sebahagian daripada promosi berterusan BDSC dalam penyelesaian pertikaian alternatif, terutamanya pengantaraan kepada orang ramai. Dua pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai M. Angga Bayu Pratama, pemegang pasport bilangan C4057-534. Dan Ningsih Helen, pemegang pasport bilangan C9442392, hubungi Polis Sengkurung melalui talian 2661334 atau talian kecemasan 993 atau balai-balai polis yang berdekatan.
Kejohanan Taekwondo Antarabangsa Piala Duta Korea kali kedua anjuran Kedutaan Republik Korea di negara Brunei Darussalam dan Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam membuka tirainya pagi tadi. Diadakan sempena Brunei December Festival 2022, kejohanan selama 3 hari itu diadakan di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 250 peserta dari pelbagai peringkat umur menyertai kejohanan kali ini yang mempertandingkan 3 acara iaitu Pomse, Kyorugi dan Han Madang. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kim Song-Eun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea, dan yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja, Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Penaung Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam. Sementara itu, petang tadi kejohanan Taekwondo Antarabangsa Piala Duta Korea kali kedua diteruskan dengan pertandingan bagi acara Pomse. Pertandingan dibagikan kepada 3 kategori iaitu persorangan, mixed pay dan berpasukan mengikut peringkat umur. 120 orang menyertainya terdiri daripada persatuan-persatuan dalam negeri dan negara jiran Sabah. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Sementara itu, pertandingan bagi acara Kyorugi dan Hamandang akan teruskan esok hingga 22 Disember 2022. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam memulakan saingan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 malam ini. Dalam salah satu daripada perlawanan pembukaan dalam kumpulan A itu, skuad negara berdepan juara bertahan Thailand di Stadium KLFA. Orang ramai boleh menyaksikan perlawanan secara langsung menerusi RTB Aneka dan RTB Go. Sementara itu, dalam satu perlawanan yang berlangsung lewat petang tadi, Kemboja menang ke atas Filipina dengan keputusan 3-2. Dash Football Academy DFA dengan kolaborasi Sekolah Sukan Brunei Darussalam baru ini menganjurkan kejohanan bola sepak antarabangsa 2022. Kejohanan selama 2 hari itu berlangsung di Padang Sekolah Sukan Brunei Darussalam. 19 pasukan bertanding melibatkan kira-kira 250 pemain yang terdiri daripada pasukan dari dalam dan luar negara. Juara bagi kategori bawah 10 tahun, pasukan Pekan FC Labuan, manakala juara bagi kategori bawah 12 tahun disandang oleh Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan Sabah. Kategori bawah 14 tahun pula dijuarai oleh pasukan Sekolah Sukan Brunei. Hadiah disampaikan oleh Dayang Hajah Aisyah binti Haji Saleh, Pengetua Sekolah Sukan.